Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya terdapat bertemu lagi di pagi yang mulia ini bagi menyambung bacaan buku dosa-dosa ini pandang remeh, Adz-Dzunub allati istahana katsirun minan nas. Okay. Dan kita telah sampai kepada muka surat 96. Di antara dosa-dosa yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang ataupun sebahagian orang, iaitu mengabaikan hak pekerja. Ini maksud dia, tajuk ni kena atas majikan lah. Dan majikan, orang yang memiliki pekerja. Okay? Kata Syekh di sini yang diterjemahkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah, dalam menjalinkan hubungan antara pemilik perniagaan dan pekerja. Maknanya ada hubungan di antara pekerja dan pemilik, yakni majikan. Nabi SAW telah menganjurkan agar disegerakan pemberian hak pekerja. Okay, maksud dia, pekerja hak dia kena segera ditunaikan oleh majikan. Ini satu daripada keindahan Islam dan satu daripada kesempurnaan Islam. Islam menjaga hak manusia tadi kan, tanpa ada mengurangkan sedikit pun hak mereka yang wajib ditunaikan oleh sebahagian orang lain ke atas sebahagian orang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Hendaklah kamu semua memberi upah al-ajir, yakni pekerja. Orang yang kita upah buat kerja suatu kerja, dan kita beri upah kepadanya sebelum an yajiffa 'araquhu, sebelum kering peluhnya. Ini satu sunnah ataupun ajaran Nabi SAW. Dan di sini a'tu mana fi'il amri, fi'lul amri dilalah 'alal wujub, menunjukkan atas wajibnya bagi kita ke orang yang menggajikan orang lain untuk bekerja. Tapi apabila kita telah merentas kurun demi kurun sehingga sampai kepada kurun kita ini, kurun yang ke-15 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, okay? Dan kita ni telah dijajah oleh penjajah barat terutamanya, dan kita ni terpaksa mengikuti segala atur cara yang diadakan oleh barat, ya, yang sudah tentunya menyalahi Islam, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita maknanya memang dah tertawan dengan apa yang dianjurkan oleh kufar itu. Enggak, sebab itulah Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadzal qudzati bil quzzah. Kan? Kamu pasti akan ikut orang-orang sebelum kamu, kan, sejengkal demi jengkal, sahta demi sahta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikutinya. Kan? Jadi teramat sedikit ataupun hampir tidak ada. Teramat sedikit ataupun hampir tidak ada bahawa gaji pekerja itu dibayar mengikut cara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana itu adalah syariat kita, syariat kaum muslimin, dan itu adalah mumayyizat kita. Maksudnya perbezaan antara kita dan orang-orang selain daripada orang Islam, itu memberi upah pekerja sebelum peluhnya kering, disegerakan membayar upah pekerja. Jadi maknanya yang sunnahnya gaji hari ataupun gaji bulan. Ini mana serah kepada pakar untuk menjawabnya lah. Kan? Jadi maknanya kalau dia kata kita sekarang menghadapi
perubahan zaman. Maka hadis Nabi SAW itu sudah tidak relevan lagi kita nak ikuti. Jadi kalau begitu, apa yang mereka ucapkan, maka jelas dan nampaklah bahawa menyalahi sunnah Nabi SAW, bahkan menyanggahi ajaran Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala telah buat perjanjian, Allah telah beri ugutan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyanggahi Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Dan petunjuk jelas lah, kita nak sanggah lagi, nak lawan lagi. Maka jadi Allah Ta'ala kata nuwallihi ma tawalla, kami biarkan apa dia buat. Dia mengikut jalan selain orang-orang beriman, dan kami biarkan apa dia nak buat, dia buatlah. Dan nanti wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Masa tu janganlah seseorang itu menghina, mengkeji melainkan dirinya sendiri, kerana perbuatannya menyanggahi syariat, menyanggahi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul bersabda, atul ajira ajrahu. Ini kata Nabi SAW. Dah hadislah hadis yang apa nama, diriwayatkan. Cumanya dikatakan hadis adalah hadis yang dhaif lah, gitu. Namun hadis ni martabat dia dhaif. Kita rujuk as-sahih, al-jami' as-sahih, tapi hadis ni bermartabat dhaif. Tapi kalau kita dari sudut makna, kita tanyalah mana-mana pekerja. Bagaimana, apa yang dia suka? Nak gaji bulan ke nak gaji hari? Wallahu ta'ala alam, saya rasa banyaknya suka nak gaji hari lah. Sebab dia nak selesaikan apa yang dia perlu selesaikan dengan gaji hari dia. Kalau dia nak himpun sampai hujung bulan, gaji dia himpun lah. Dan dia boleh gunakan bila-bila masa dia nak guna. Cumanya bila gaji dalam bulan ni, maknanya bila sampai seketul gaji tu, dia bayar lah kali tinggal RM5. Tinggal RM5 ataupun tinggal RM10. Tapi dia dah settle lah segala sewa rumah, segala apa nama, kereta, bayar kereta tadi kan, dia sewa beli kereta, dia bayar harga kereta bulanan dia, lepas tu dia beli siap-siap pampers anak dia, susu anak dia, dan beras untuk sebulan, macam-macam lah dia selesaikan apa-apa yang penting. Jadi maknanya dia fikir mana yang paling penting, maka dia selesaikan dululah. Itu maksud dia. Jadi sebenarnya kembali kepada kehendak pekerja nak gaji hari. Bagi kalau dia kata, tuan tak apalah, tuan tolong simpan lah, nanti bila saya nak saya ambil. Tapi maknanya adalah mengikut pembelajaran hari ni, mungkin dia rasa yang lebih sistematik lagi adalah diberi gaji secara bulanan. Tapi padahal Nabi kata, berikanlah upah pekerja sebelum peluh keringnya, sebelum peluhnya kering. Itu dia. Jadi itu yang terbaiknya. Kalau hadis ni kan dikatakan hadis ni dhaif, maknanya jadi terlepaslah kita panggil bebanan pada majikan tadi. Tapi dari sudut maknanya hak tadi, hak pekerja, dia nak hak dia. Orang yang bekerja dia nak hak dia. Jangan kita tangguh-tangguh hak dia. Sebab bila dia bekerja untuk kita hari ni dan semalam dia telah bekerja untuk kita dengan pekerjaan yang kita telah berpuas hati dengan pekerjaan itu, tetapi kita masih lagi menyekat hak dia. Apa dia? Gaji dia tadi. Sehingga kita menghalang dia untuk mendapatkan keperluan yang dia inginkan. Ini kesilapan lah. Hendaklah kita kembali seperti mana ajaran Rasulullah SAW, sedangkan kita mengetahui wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin kebanyakan kita fikir yang mudah. Sebab apa, kalau kita nak bagi gaji hari ni payah, susah. Sekarang ni duit bukan jenis bagi sekaligus ketul macam tu. Bukan bagi jenis bagi apa? Dia bagi, maksud duit tidak terkumpul. Kita nak kena tunggu hujung bulan untuk kumpul baru kita nak bayar kepada pekerja tadi. Tapi wallahu ta'ala a'lam, maka hadis ni jelaslah nak bagi tahu hak pekerja yang wajib ditunaikan oleh majikan. Supaya kita tak ada kita punya kita panggil kaitan kita dengan pekerja tadi, pekerja dia yang semalam. Begitu. Jadi mungkin kita fikir bahawa susah kan nak transfer. Jadi sekarang kita tak main duit bayar cash, kita main transfer. Dan satu masa nanti mungkin orang dah tak nampak duit dah. Orang nampak angka saja di skrin handphone ataupun skrin komputer. Orang nampak angka sahaja. Kan ada 4 angka, ada 5 angka dan 6 angka. Kan? Di sini contohnya ada 5 angka. Jadi main angka-angka sajalah.
Jadi 5 angka tu maknanya kita akan keluarkan sebahagian dari 5 angka tu untuk bayar kepada orang. Main klik ya, sampai dekat dia. Dia pun dapat, kalau dia tengok angka tu ada dalam handphone dia, dalam apa nama komputer dia. Lepas tu dia pun pergi pasar raya, pergi mana, dia pun nak beli barang. Maka jadi dah ambil barang semua, dia scan semua barang. Maka dia transfernya angka tertentu kepada pasar raya tadi. Jadi sekarang main angka je lah, bukan ada main kertas-kertas. Mungkin duit takkan dicetak lagi, semuanya main angka kan. Gitu. Tengok nombor je di handphone. Dan handphone tu dah jadi keperluan, bukan jadi untuk belagak-lagak dah sekarang kan. Jadi keperluan macam tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi maknanya tak ada masalah apa lah transfer. Habis kerja terus transfer kepada pekerja tadi. Habis kerja apa masalah dia, bukan ada susah apa. Tapi kita ni terlalu ikut macam mana budaya barat tadi kan. Perkembangan barat tadi kita bawa masuk serap dalam agama kita. Kemudian kita nampak benda tu macam mudah, macam senang. Maka kita pun dah matikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita mengetahui wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun bersabda, la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsihi. Tidak halal harta orang muslim melainkan dengan kerelaan hatinya. Kan? Jadi pekerja itu dia memerlukan hak dia selepas dia melakukan kerja. Jadi bagi kita yang maklum, yang faham benda ni, tu dia maknanya kita akan laksanakan mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu padanya ada keberkatan. Jadi kita duk simpan hak orang dalam poket kita. Hak orang kita simpan dalam poket kita. Kalau orang tu tak reda, halal tak? Tak halal. Berdasarkan Nabi kita, la yahillu malu mri'in muslim. Tidak halal harta orang Islam melainkan dengan kerelaan dia, illa bi tibi nafsihi. Kan? Jadi gitu macam. Jadi mana kita sebagai majikan mungkin untuk kita keluar daripada kemelut ini, the konflik ini, maksud dia kita nak keluar macam mana masalah ini, kita tanya pekerja. Okey, awak nak gaji hari ke? Awak nak gaji bulan? Nak gaji minggu ke gaji bulan? Jadi pekerja majikan tu dia ada kesepakatan dengan pekerja tadi. Ya. Jadi mana al-mu'minuna ala syurutihim. Orang Islam di atas syarat-syarat mereka sebenarnya. Mereka perjanjian apa lah. Begitu dia kata, okey saya nak gaji hari lah. Maka bayar dengan gaji hari. Dia kata, saya nak gaji minggu lah. Bayar dengan gaji minggu. Dia kata saya nak gaji bulan. Bayar dengan gaji bulan. Kembali kepada hak pekerja itu. Dan majikan tadi dia kena akur lah. Bagaimana kehendak pekerja tadi, kerana dia memerlukan tenaga pekerja tersebut. Itu maksud dia. Jadi harap kita semua boleh faham dan terima dengan mudah apa yang telah diajar oleh Rasulullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebahagiannya mereka beralasan dengan hukum itu berubah mengikut peredaran zaman. Dulu kita kata hukum dia bayar duit cash, sekarang zaman dah macam ni, duit dibayar bulan dan sebagainya. Tapi itulah dia hakikat dia, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, salah satu bentuk kezaliman yang berlaku di kalangan umat Islam ialah tidak memberikan hak-hak para pegawai, pekerja, karyawan atau buruh mengikut apa yang sepatutnya. Bentuk kezaliman itu berbagai-bagai. Antaranya, yang pertama, sama sekali tidak pernah memberikan hak pekerja. Dalam masa yang sama tidak mampu membuktikannya. Macam zaman sekarang kan. Kerajaan ada sistem KWSP dan sebagainya. Dan KWSP ini adalah hak pekerja. Hak mereka yang bekerja. Tapi apabila kerajaan bertindak menahan hak pekerja, kan, maka di situ adalah bentuk kezaliman. Sebab tu tak ada keberkatan pada pemerintah dan kerajaan yang memerintah tadi kan. Tak kisahlah siapa yang perintah, siapa yang jaga rakyat ataupun jaga negara ini, maka kalau tidak berjalan mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh syariat, maka tidak ada keberkatan. Apabila tidak ada keberkatan, terlihatlah apa yang berlaku kan. Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kezaliman tadi. Sedangkan Nabi beritahu kan, zalim ni bahaya. Kan? Doa orang yang dizalimi itu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada hijab lah. Walaupun orang tu orang kafir. Kan? Jadi begitulah dia maknanya. Sesiapa yang memerintah rakyat dan sebagainya, mereka kena kembali kepada agama, kembali kepada ajaran Islam yang sebenar lah. Kalau mereka itu orang yang Islam lah. Kalau orang tak Islam, kita memang tak
tak nak kata apa kalau bukan Muslim, tapi kalau pemerintah tu orang yang Muslim, dia kena tahu hak, maknanya hak rakyat dia, hak pekerja dia, kan? Dan apa yang ada dalam agama dia daripada tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kan? Ini bukan perkara yang main-main kan. Kita tengok orang-orang politik ni dia seronok aja. Kan, gembira aja. Kan? Nah, begitu. Semua berebut nak jadi menteri, berebut nak jadi penguasa, pemerintah. Akhirnya apabila mereka berebut-rebut macam tu, sehinggalah lebay-lebay pun sama jugalah. Kan? Tak terkecuali lah. Kan? Bila dah berebut macam tu, bila Allah bagi pada mereka jawatan, tengok macam mana keadaan yang mereka dapat selesaikan. Jadi semakin, orang kata semakin haru, semakin serabut, semakin susah. Kan? Hutang negara ni tak tahulah banyak mana hutang negara ni kan. Siapa yang nak kena bayar? Rakyat yang nak kena bayar. Jadi semuanya kembali pulangnya kepada rakyat. Jadi itulah dia. Hakikatnya rakyat pun mereka kena perlu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Amanah dalam kerja mereka. Kan? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak mengkhianati majikan, tidak mengkhianati sesama Muslim, tidak rasuah. Kan? Jadi apabila berlaku keadaan yang kita kata menyalahi syariat, rasuah yang berleluasa kan. Jadi kita lihat musibah-musibah yang Tuhan timpakan itu mungkin ada benarnya dengan kejahatan dan dosa yang kita lakukan di atas muka bumi. Dan kita tak nafikan dia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah nak angkat darjat-darjat kita. Tapi di samping itu dia juga merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni rujuk kembali kepada agama, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, bertaubat kepada Allah Taala di atas dosa dan kesilapan kita. Maka bertaubat dengan taubat yang nasuha, kan, tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau bagi pihak pemerintah, mereka tidak mengkhianati rakyat, dan bagi pihak rakyat, mereka akan sentiasa mentaati pemerintah pada perkara yang makruf, kan? Gitu. Jadi kena ada tindak balas di antara dua pihak, pemerintah dan rakyat. Itu contohnya lah. Itu contoh kan, melihat kepada suasana fenomena yang berlaku akhir-akhir ini, kan? Apa yang menimpa kita kan secara umumnya, musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita, mesti ada satu perkara yang Allah nak ingatkan kita supaya kita ni tidak leka, tidak alpa lalai daripada melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan jiwa, kekuatan tubuh badan, dan kekuatan kerajaan. Dan itu kerajaan yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi yang pertama kita baca tadi, sama sekali tidak pernah memberikan hak pekerja. Ini kezaliman majikan. Dalam masa yang sama, pekerja tidak mampu membuktikannya. Okay? Jadi pekerja tak mampu nak bukti bahawa dia bekerja dengan orang tersebut. Jadi majikan tak nak bayar. Mana kamu kerja dengan saya, mana bukti kamu? Tak ada. Okay? Dalam keadaan ini, walaupun pekerja kehilangan haknya di dunia, ramai pekerja yang hilang hak di dunia. Ada di antara kita yang mengupah orang bekerja untuk 1 bulan, tiba-tiba orang tu bekerja dalam 2-3 hari je, dia berhenti kerja. Dia tak tahu ke mana dia pergi, kita pun tak tahu. Dan kita pun tak cari dia. Dan kita pun seronok dengan kerja yang dia buat, dan dia pergi tak ambil gaji. Kita kena ingat, di dunia kita boleh lepas bebas, tapi di akhirat besok, ini satu bala, satu bencana, satu musibah dan azab ke atas kita lah. Kita nak kena bagi pahala, bayar dengan pahala kita pada dia. Kita banyak pahala sangat ke di akhirat nanti? Ini sebagai amaran kepada para majikan. Kalau orang bekerja dengan kita walaupun sehari, kita minta dia kerjakan selama seminggu, tapi dia kerja sehari, dia lari. Dia tak kerja dengan kita lagi dah. Tak tahulah sebab-sebab apa. Mungkin sebab dia tak suka dengan kita dan sebagainya. Tengok muamalah kita yang tak bagus.
ataupun dia dapat kerja yang lebih lumayan gajinya, dia pun tinggalkan pekerjaan dia yang dia telah buat dengan kita, kan, selama beberapa hari, maka kita tak tunaikan bayaran tersebut di dunia dan kita pun tak cari untuk bayar upah dia, maka di akhirat nanti berhadapanlah kita dengan masalah yang besar lah. Itu kan, di dunia kan, pekerja itu dia kehilangan hak dia, tetapi hak itu tidak hilang di sisi Allah pada hari kiamat kelak, kan. Kalau kita kerja dengan orang kafir, tu memang dia dah kafir lah. Kalau orang kerja dengan orang Islam ni, orang kafir ni memanglah dia bagi dia bukan ada akhirat, kan. Kalau orang buat kerja ni memang dia akan fikir macam mana cara nak menipu orang, macam mana cara nak sedut harta orang, duit orang masuk dalam poket dia. Orang kafir ni memang macam tu sebab dia tak percaya dengan balasan akhirat, balasan siksa. Cumanya mungkin sebahagian daripada orang kafir tadi dia percaya pada karma dia. Karma ni kalau buat baik dapat baik, kan, buat jahat dapat jahat. Sebahagian depa percaya karma itu kepercayaan mereka di dunia, kan, di dunia. Kan. Dan depa ni tak ada akhirat, tak percaya pada balasan akhirat, bahawa akan ada neraka dan syurga, kan. Depa tak percaya yang tu. Orang kafir. Cumanya kalau Kristian depa kata depa ni akan masuk syurga, kan. Lain daripada depa tak akan masuk syurga, tu pula. Begitu juga Yahudi, masing-masing duk kata dekat orang apa nama musuh dia, lawan dia. Orang yang melakukan kezaliman dengan memakan harta orang lain kelak diambil segala kebaikannya. Segala pahala akan diambil. Yang pernah dilakukannya, pahala dia semayang, pahala dia puasa, pahala dia sedekah, pahala dia umrah, pahala dia macam-macam pahala yang dia buat di dunia tadi, kan, akan dicabut daripada pahala-pahala amalan di dunia ini, maka lalu diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau seorang dizalimi, macam itulah. Kalau 2 orang, kalau 3 orang, kalau ramai orang yang dizalimi, kalau kita kata kita seorang pemerintah, berapa ramai rakyat kita, berapa puluh juta rakyat kita yang kita zalimi. Tu dia, kan. Seronok sangatlah depa jadi pemerintah ni. Depa tak fikir daripada sudut susah. Depa fikir daripada sudut seronok, pangkat dan nama. Pangkat, dapat Datuk Seri, dapat Tan Sri, kan. Seronok dapat pangkat. Kemudian nama dia masuk dalam buku sejarah, disebut-sebut oleh orang, bapa tu bapa ni, kan. Tapi hakikat dia, hidup dia penuh dengan kesusahan di akhirat. Na'udzubillah, kan. Jadi begitu. Zalim ni bahaya. Kalau ramai yang kita zalimi, berjuta rakyat kita zalimi, macam mana tu, kan. Menipu rakyat, tak maksud contoh menipu rakyat lagi. Allah Akbar. Ni kan kalau ada, yalah, orang politik ni kena ambil berat lah. Jangan jadi ada orang politik susah lah, kan. Menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Mungkin niat pada mulanya untuk kebaikan umat, untuk kebaikan Islam, niat pada mulanya. Tapi talbis syaitan ini akan menyerap kepada orang yang Allah Ta'ala tak jaga lah, kan. Talbis syaitan ni begitu dahsyat, kan. Alah, dia akan bagi kita ni fikir alasan-alasan macam ni. Masuklah politik, kamu nanti boleh tolong umat Islam, kamu boleh tolong ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Tapi akhirnya kancah mana yang kita telah pergi, kan. Jadi maknanya apapun kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketetapan iman lah, supaya kita jangan terjebak dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab hati kita ini berbolak-balik, kan. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala sentiasa supaya Allah Ta'ala tetapkan, teguhkan hati kita, jangan terseleweng ke sana ke sini, kan. Yang akhirnya akan menyebabkan kita ni menyesal, kan. Menyesal dengan penyesalan yang tidak kunjung padam lah. Menyesal selalulah, maksud itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesederhanaan hidup, kan. Berpada dengan apa yang ada. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan jadi alhamdulillah lah. Syukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita ni tak jadi orang yang kita kata membahayakan diri kita lah, kan. Membahayakan diri kita.
Kemudian jika kebaikannya telah habis, dah dibagi pada orang yang dizalimi semasa di dunia, dosa kezaliman orang yang dizalimi itu diberikan kepadanya lalu dia dicampakkan ke neraka. Wal'iyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Berlindunglah kepada Allah Ta'ala daripada azab siksa api neraka tadi kan. Yang mana tak ada seorang pun daripada kita boleh lari daripada lalu di atas as-sirat itu. Allah kata wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua kamu akan melalui di atas belakang neraka Jahannam. Okay? Itu adalah ketentuan Tuhan yang telah pastilah Allah telah tetapkan bahawa tidak ada manusia melainkan kena lalu ke neraka Jahannam. Okay? Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah kata kami selamatkan orang-orang yang bertakwa wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang yang zalim itu berlutut di dalam neraka Jahannam itu. Allahu Akbar. Kan? Itu maknanya kebimbangan yang mesti ada dalam setiap kita lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, mengurangi hak pekerja dengan cara yang tidak dibenarkan. Ada juga. Kan? Maknanya dia janji nak bagi RM50, tiba-tiba dia bagi RM45 je. RM5 ni duit tolak duit makan, duit minum. Padahal itu dia janji lah. Ya, RM50 ni bersih. Kan? Kalau nak belanja tu inisiatif dia, ada belanja makan minum kan. Itu cerita dia. Jadi mengurangi hak pekerja. Berat ni, berat. Ramai majikan yang tidak bertakwa kepada Allah. Macam mana dia nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah? Sedangkan projek-projek yang dia dapat itu, kan, ada padanya unsur-unsur rasuah. Bagaimana saya kata ada padanya unsur-unsur rasuah? Iyalah, dia nak dapatkan satu-satu projek, dia kena ada bayar ke umpamanya lah. Bukan kita kata pada semua orang. Tapi ialah sebahagiannya mungkin, kan? Nak kata tak ada tu macam mustahil. Sebab kita dengar daripada mulut orang yang macam-macam kan. Jadi nak dapatkan tender tu, nak dapatkan tender ni, kan? Dia kena bayar dululah. Dan kena ada janji dia, berapa persen dia nak bagi kepada orang yang meluluskan. Umpamanya lah. Ini bukan semua kita katakan. Ini bukan kita pukul rata, tak. Ada sebahagian, ada segelintir kan. Mungkin kalau tak ada, alhamdulillah. Jadi kita tidak menuduh siapa-siapa pun. Gitu. Jadi nak projek ni bayar umpamanya lah kan, bayar sekian-sekian. Gitu. Dia tak ada keberkatan dalam pekerjaan. Jadi macam mana dia nak ada takwa daripada Allah Ta'ala dengan pekerja dia, sedangkan daripada awal lagi dia mendapat projek pekerjaan itu dia tidak bertakwa kepada Allah. Dengan alasan yang macam ni, kalau kita tak bayar kita tak dapatlah projek tu, dia dapat orang kafir pula projek tu. Kan, bila dapat orang kafir, bila dapat orang Islam. Macam tu pula alasan dan hujah dia. Ini satu kesalahan lah. Kesalahan yang memang salah lah. Nak kata apa lagi? Matlamat tidak menghalalkan cara. Ya, matlamat tidak menghalalkan cara. Itu kita kena tahulah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wailul lil mutaffifin. Wail, kan? Maknanya apa dia? Wail, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Surah Al-Mutaffifin. Jelas kan? Jelas. Kejadian ini banyak berlaku terhadap pekerja yang datang daripada pedalaman. Kesian kan? Ada yang datang salah sepinggang. Ada yang datang bekerja. Maknanya hanya bawa duit tambang saja datang bekerja. Gitu. Pada mula perjanjian, contohnya kita dengar macam orang yang kerja sebagai amah ataupun pembantu rumah daripada warga asing, umpamanya daripada Indonesia yang datang kan, yang diberikan janji-janji manis, macam-macam janji diberikan kepada mereka, kan? Dan akhirnya sebahagian mereka dijadikan seperti hamba, jadi hamba abdi. Ada juga macam tu. Baik, pada pemula perjanjian mereka telah sepakat dengan jumlah gaji tertentu. Tetapi setelah pekerja terikat dengan kontrak dan mula bekerja,
Pemilik syarikat akan mengubah beberapa isi perjanjian lalu mengurangi atau memotong gaji pekerja dengan berbagai alasan. Ini memang manusia terkutuk lah. Orang yang buat kerja macam ni memang manusia yang terkutuk. Hidup dia tidak ada keberkatan langsung. Dapat duit banyak-banyak, tak tahu duit tu hilang ke mana. Habis macam tu saja duit. Kan? Dan akhirnya dia sendiri yang merana di dunia. Kan? Sebelum azab menimpa dia di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana menganiaya orang lain. Ini berlaku di kalangan masyarakat. Kezaliman ni berlaku. Okay? Dalam masa yang sama, pekerja itu pula tidak boleh berganjak dari tempat kerja itu kerana menghadapi tekanan atau kemungkinan kehilangan pekerjaan dan upah yang tidak setimpal itu. Jadi terpaksalah mereka meneruskan pekerjaan, kan? Begitu. Kadang-kadang pekerja tidak mampu membuktikan hak yang patut diterimanya. Akhirnya pekerja hanya boleh mengadu masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, allazi abwabuhu la tuhjabu, yang pintu-pintu Allah Taala ni tidak pernah tertutup. Maka kita nasihati pada para pekerja yang teraniaya supaya mereka merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan berdoa sentiasa kepada Allah supaya Allah tunaikan hak mereka dengan majikan mereka tadi. Jadi majikan tadi dia akan hidup dalam keadaan sengsara lah kerana dia telah menganiaya orang, maka Allah akan membalas kezalimannya itu dunia sebelum akhirat. Ini yang kita lihat berlaku pada sebahagian manusia, kan. Jika pemilik syarikat yang zalim itu seorang Muslim, sedangkan pekerja yang seorang kafir, kezaliman yang dilakukan itu termasuk usaha menghalang manusia daripada jalan Allah. Maksudnya, kan, sepatutnya dia tadi tunjukkan akhlak dia yang baik, budi pekerti yang Muslim yang baik, supaya apa? Supaya pekerja dia tertarik dengan keindahan akhlak dia, kan? Yang mana keindahan akhlak itu adalah berdasarkan Islam yang suci itu, kan? Islam memerintahkan kita supaya berakhlak dengan akhlak yang baik, kan? Jadi ramai orang musuh Islam melihat keindahan Islam yang ditafsirkan oleh penganut Islam, terutamanya di generasi awal umat Islam. Kalau hari ini susahlah kita nak tengok orang Islam dia menafsirkan Islam dalam kerja buat dia, dalam akhlak dia. Susahlah kita nak lihat, kan, orang Muslim yang berakhlak Islam. Susah, kan, begitu. Jadi orang kafir macam mana nak masuk Islam kalau tengok orang Islam perangai macam sekarang ni, kan. Menipu dan sebagainya, rasuah, menipu apa lagi. Dah tak malu dah, rasuah ni dah tak malu dah minta-minta. Sebahagiannya RM1 pun dia minta rasuah ni. Kan, RM1 pun dia minta, dia bayangkan. Dia pun fikir kalau seorang RM1, hari ni dapat 100 orang dah RM1. Mungkin dia fikir macam tu. Tapi jarang sangatlah jumpa orang ambil rasuah 100 ni, kan. Lebih kurang RM50. Gitu, kan. RM100 ke RM1,000. Tengoklah keadaan mereka, kan. Negara hancurlah dengan rasuah ni. Ini pun negara hancur. Hidup akan jadi susah, merana tadi dengan rasuah. Kita tengok slogan-slogan yang dikibarkan, perangi rasuah. Agar takut hanya orang kata indah khabar daripada rupa saja. Kita nafikan ada sebahagian mereka yang memang bencikan rasuah tadi, kan, tapi yang rasuah berlaku dengan begitu berleluasa sangatlah. Tapi kita cakap berdasarkan maknanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Tapi nak cari bukti orang ni rasuah payahlah, kan. Sebenarnya kita dengar orang cerita dan kita alaminya tanpa bukti lah, kita mengalaminya tanpa bukti yang kita dapat tunjukkan. Sebab bukan ada kita rakan-rakan apa benda. Begitu. Jika pemilik syarikat maksudnya dia termasuk di antara orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Natijahnya dia terpaksa menanggung dosa orang itu. Berat dosa dia. Dosa dia pun tanggung, dosa orang tu pun dia tanggung juga. Yang ketiganya, memberi pekerjaan atau menambah waktu kerja overtime, tetapi hanya membayar gaji pokok
dan tidak mengira pekerjaan tambahan dan overtime yang dilakukan. Ini juga berlaku lah. Kemudian melewat-lewatkan pembayaran gaji hingga kadang-kala membayar gaji setelah pekerja berusaha keras menuntut haknya. Ni ada juga. Orang tu main minta, tak bagi lagi, main minta, tak bagi, minta, usah main minta lagi kan. Tak bayar gaji. Sama ada melalui cara membuat aduan, tuntutan dan sebagainya. Akhirnya barulah nak dapat. Kalau takat 50, takat 50 ringgit takkan orang nak pergi buat tuntutan dan buat aduan takat 50 ringgit. Kan? Jadi majikan yang jahat ni berfikir macam tu juga. Alah dekat 50 ringgit takkan dia orang nak pergi mengadu. Dia pun tak bayar akhirnya. Dia ingat dia terlepas. Kan? Akhirnya kenalah buah pinggang, jantung, kencing manis, gout dan sebagainya kan. Tapi kita bukan nak kata orang yang kena penyakit-penyakit itu orang tak bagus. Tapi sebahagiannya dikena benda-benda yang tu adalah macam tu, penyakit-penyakit macam tu adalah sebab perbuatan jahat dia. Dan sebahagian lagi memang Allah Ta'ala nak uji mereka, Allah nak ampunkan dosa mereka, Allah nak angkat darjat mereka, Allah timpakan sakit-sakit yang macam tu. Jadi sakit yang sama menimpa orang yang berbeza dengan sebab yang berbeza. Okay? Itu cerita dia lah. Jadi orang kata macam mana kamu nak confirm dia ni sakit dengan sebab perbuatan jahat dia? Bukan kita nak confirm. Kita cerita secara umum. Ada kebarangkalian, ada kemungkinan. Dia hanya dua sebab je lah, sama ada dengan sebab balasan kejahatan dia Allah balas di dunia sebelum akhirat, ataupun kan kerana Allah redha dekat dia, Allah sayang dekat dia, Allah bagi dia sakit. Ya, Allah sayang pada hamba, Allah timpakan sakit pada dia. Kenapa? Bila Allah timpa sakit pada hamba tadi, hamba tadi bersabar, redha, maka dia menghitung-hitung pahala di sisi Allah Ta'ala, maka Allah tadi tidak menzalimi hambanya. Allah Maha Penyantun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka Allah beri pahala sebanyak-banyaknya kepada orang tersebut sebelum dia mati. Macam ada orang-orang yang soleh yang kena penyakit corona kan. Kena sebulan ditidurkan. Ada sahabat kita seorang baru ni kan, dia ditidurkan sebulan. Sehari sebelum dia meninggal tu barulah saya tahu bahawa dia dah sebulan masuk hospital lah. Kita tak siapa beritahu kat kita pun tak tahu. Sebelum ni dia mesej-mesej juga lah kita, tapi kita tak sempat nak jawab mesej. Tak sempat nak jawab WhatsApp. Tak jawab, kita baca je WhatsApp yang dia mesej tu. Kalau tengok ada penting kita pun jawab. Ya? Tak tahulah pula bahawa dia lepas tu dia kena corona, ditidurkan hampir sebulan macam tu. Dan tak ada dapat telefon siapa-siapa pun. Kan? Bahawa dia sakit. Dan akhirnya, bila dah sebulan tu dapatlah mesej daripada handphone dia. Anak dia yang tulis. Minta halalkan ayah saya ni dah masuk hospital sebulan. Kan? Kita tak tahu punya. Kalau kita tahu, yalah kita boleh doakan untuk dia setiap masa kita solat, kita doakan untuk kawan-kawan kita kan. Jadi penting kita kalau kita sakit, kita beritahu lah ke orang, kawan-kawan kita. Bukan kita nak tunjuk kata kita ni tak sabar, sakit. Tapi kita nak tu kawan-kawan kita doakan kita kesihatan kita tadi. Jadi bila kita sihat, banyak kebajikan dan kebaikan yang kita dapat laksanakan. Banyak pahala yang kita boleh buat. Dan kita juga dapat maknanya sampaikan pahala kepada kawan kita dengan doa dia untuk kita. Bizahril ghaib. Itu dia kan. Baik. Ini indah sangatlah Islam. Tapi ala kulli hal macam mana pun qadarallahu ma syaa', dan meninggallah sahabat tadi. Semoga Allah mengampunkan segala dosa kita dan dosa dia. Dan semoga Allah temukan kita dengan dia juga, dengan Nabi SAW dan para mukminin di dalam syurga Al-Firdaus, insya-Allah. Begitu. Baik. Kemudian dia kata ada kemungkinan pemilik syarikat sengaja menunda-nunda pembayaran sehingga para pekerja bosan lalu tidak mengambil peduli lagi haknya, apatah lagi menuntutnya. Ini berlaku kan pada sebahagian kita kan. Kita bekerja kemudian kita tak minta gaji, tak ambil gaji sebab kita bosan. Minta tak payah, biarlah, minta biarlah. Cari lain lah, rezeki lain ada lagi. Kan? Maka sebenarnya hak kita tu masih ada lah. Hak kita masih ada. Allah sendiri yang akan bayar hak kita nanti di akhirat. Bayar macam mana? Dia ambil lah daripada orang tu tadi pahala-pahala kebaikan dia, letakkan kepada kita, dan dosa kita dia ambil buah atas dia pula. Itu yang berlaku. Jadi janganlah kita rasa susah hati kan kalau kita dulu kan ada orang yang kita bekerja dengan dia tapi dia tak tunaikan hak kita sebagai kerja dia, kan?
Ada kemungkinan juga dalam masa gaji tertangguh. Pemilik syarikat menggunakan wang pekerja dan tidak mustahil dia membungakan rolling wang tersebut. Sedangkan ketika itu para pekerja merana kerana tidak dapat membeli kelengkapan harian. Ya kan? Jadi kita ni majikan, kita kena tahu lah. Kita bayarlah gaji orang tu bulan. Harian. Bayar gaji harian. Apa salahnya? Kan, bukan tak boleh nak transfer. Kita jangan fikir susah lah nak audit lah apa, nak kira duit dan sebagainya. Terus fikir susah yang tu, insyaAllah ni susah yang tu kita akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Dan Allah akan mudahkan urusan kita bila kita hidupkan ajaran Islam, bila nak hidupkan sunnah Rasulullah. Kita orang dah belajar sunnah lama ni kan. Kenapa kita tak boleh lagi nak mempraktikkan apa yang diajar oleh Islam? Jadi berkenaan dengan hak para pekerja kita. Kan? Saya rasa pekerja pun suka kalau dibayar gaji hari pada dia. Kebanyakannya lah. Wallahu ta'ala alam. Itu kena tanya pekerja sendiri lah. Kan? Kalau saya sendiri pun saya suka. Sebab kita tak perlu nak tunggu-tunggu untuk laksanakan hajat kita. Anytime kita boleh beli barang yang kita perlu. Kan? Umpamanya begitulah. Kemudian, mengirim nafkah kepada keluarga dan anak-anak. Kena tunggu hujung bulan baru boleh kirim duit ke anak isteri. Yang sangat memerlukan. Kan? Padahal demi mereka lah para pekerja sanggup membanting tulang jauh di negeri orang, kerja sebagai buruh kasar dan sebagainya, tiba-tiba dianiaya. Terutamanya pekerja yang masuk cara yang tidak benar tadi kan, itu salah dia jugalah. Tapi nampak je mungkin keadaan mendesak. Sebagian orang dia tak ada pekerjaan di tempat dia, tak ada kerja, kampung dia tak ada kerja. Dia nak kerja menoreh getah, tak ada pekerjaan. Sebab apa? Sebab tuan tanah, tuan kebun, dia menoreh sendiri. Dia menoreh sendiri getah dia. Dan kebun dia buat sendiri, dia tak upah orang. Sebab dia maknanya hasil tu dia nak guna sendiri. Ini sebagaimana yang saya dengar daripada sebagian orang di selatan Thailand sana kan, orang petani di sana. Bukan semua orang senang, bukan semua orang ada kebun. Yang digunakan boleh digunakan untuk menyara kehidupan dia dan keluarga dia. Tak. Ada yang kita dengar bahawa dia miskin, tak ada harta dan berkeluarga. Nak kerja tak ada pekerjaan, kerja tak ada. Jadi terpaksa datang ke negara kita kan. Tak dengan cara yang betul dengan cara yang tak betul tu nombor dua lah. Jadi mana dia pun terpaksa dalam keadaan nak suap makanan ke mulut isteri dan anak-anak tadi kan, terpaksa datang masuk ke tempat, ke estate mana kebun getah menoreh dalam hutan tadi tak keluar dan sebagainya. Tiba-tiba dianiaya oleh majikan pula. Tengok betapa peritnya kehidupan tadi kan. Jadi itulah dia maknanya kan. Yalah, ujian kalau dia orang yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, dilakukan demikian rupa pada dia, itu adalah ujian Allah Ta'ala untuk dia kan, dan sebagai keringanan untuk dia di hari akhirat nanti kan. Dan dunia ni pun tak selalunya kita ni susah kan. Di dunia ni tak selalunya kita ni susah. Macam orang buat peribahasa, langit ni pun tak selalu cerah. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah kan? Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Itulah kehidupan kita kan. Kehidupan ni kadang-kadang senang dan kadang-kadang susah. Dan susah itu ujian Allah Ta'ala. Yang kita perlu ada reda di atas qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian celaka besarlah orang yang zalim itu. Pada hari kiamat kelak mereka akan mendapat siksaan yang amat pedih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nasallallahu al-afiyah. Mohon keselamatan pada Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Dalam riwayat Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis kursi, Allah Ta'ala telah berfirman, Thalathun, Allah Ta'ala kata thalathun, ada 3 jenis orang ni, ana khasmuhum yawmal qiyamati, aku adalah musuh mereka pada hari kiamat. Aku adalah pendakwa mereka pada hari kiamat. Dia Allah dakwa kita. Di dunia di mahkamah ada pendakwa raya. Kan? Pendakwa raya dia akan mendakwa orang yang salah tadi kan. Lepas tu ada peguam pula nak defend. Peguam ada yang dibayar, ada yang sukarela, tak kisahlah. Tapi di akhirat besok siapa dia peguam nak defend kita? Siapa nak defend kita? Akhirat esok.
Allah Ta'ala kata, aku ni adalah pendakwa ataupun memusuhi kan, kepada 3 jenis orang di hari kiamat. Allah Akbar. Kalau Allah dakwa kita hari kiamat, macam mana? Boleh lepas ke kita? Boleh lepas ke kita? Nak cari jalan keluar ke mana? Jalan keluar ke mana? Lubang neraka jahanam je lah. Tu jalan keluar dia. Wal'ayazubillah. Allah ma'afina. Rajulun a'tabi thumma ghadar. Lelaki yang memberi dengan namaku lalu melakukan pengkhianatan. Dia memberi dengan namaku lalu melakukan pengkhianatan. Yang kedua, lelaki rajulun ba'a hurran wa akala thamanahu. Seorang lelaki yang dia menjual orang yang merdeka. Dia pergi culik orang. Dia culik orang lalu dia jual. Ini berlaku kan. Pemerdagangan manusia. Dia pergi culik kanak-kanak, culik apa semua tadi. Di mana dijual sebelah Thailand sana. Tentulah untuk dia ambil organ dia ke, dalaman buah pinggang ke apa ke, ataupun nak dijadikan sebagai peminta sedekah ke. Nak berculik budak tadi, dia korek mata dia, dia kerat tangan dia, kerat lidah dia. Dia tak boleh melihat, dia tak boleh bercakap. Okay? Maka dia jual sebagai peminta kepada sindiket peminta sedekah. Jadi depan ni ada sindiket macam di Pakistan ni. Dulu ada benda yang macam ni tau. Di Malaysia saya tak tahu, Allah Ta'ala tak ada lah. Tapi kalau di Thailand sana mungkin dia berculik dia budak sini, perjual di sana. Mungkin dia hantar, itu satu cara pekerjaan yang dia buat lah. Dia buat dia jamu makan, dia pergi hantar tempat-tempat sekian-sekian kan, nanti dia sampai petang ke apa, sekian-sekian masa dia akan pergi kutip balik lah budak-budak tadi sebagai peminta sedekah. Jadi mana balik dia bagi makan je lah, bagi makan, bagi minum, lepas tu duit dia ambil lah. Besok pula dia hantar pula tempat-tempat tu, tempat-tempat yang kan, nanti pergi ambil pula sindiket pemerdagangan manusia ni kan. Ada manusia-manusia keji yang berhati haiwan yang buat kerja macam ni. Ni. Mereka ni musuh Allah Ta'ala di hari kiamat. Dia jual orang, kemudian dia makan harta dia jual tadi. Gitu. Wa rajulan istajara ajiran, dan seorang lelaki yang mengupah orang bekerja, fastawfa minhu, maka pekerja tersebut melaksanakan kerjanya dengan sempurna, walam yu'tihi ajrahu, tapi dia tak bayar upah dia, tak bayar gaji dia. Ini juga saya dengar daripada sebahagian kawan-kawan yang kerja sebagai kontraktor kan. Sebagai dia diupah untuk buat renovation rumah orang tu kan, janji sekian-sekian bayar kan. Dah cukup perjanjian dia pun belilah barang. Jadi biasanya dia akan gunakan duit dia dululah untuk beli barangan. Kan, barang untuk buat rumah, dinding, bata, simen, besi dan sebagainya. Kan? Dan bila dah siap nanti, maknanya dia pun bagilah nilai yang perlu dibayar oleh, atau harta baki bayaran yang perlu dibayar oleh tuan punya rumah tadi. Mengikut perjanjian awal, tiba-tiba tuan rumah ni dia bayar separuh je, separuh lagi dia takut tak nak bayar. Sebab apa? Sebab aku tak puas hati dengan kerja kamu. Astaghfirullahaladzim. Orang tu dah habis daya lah buat kerja yang dia kehendaki, dan buat sebagaimana dia kehendak, tiba-tiba dia kata aku tak puas hati dengan kerja kamu. Bayar separuh saja. Maka orang ni musuh Allah Ta'ala pada hari kiamat besok. Faham tak? Jadi maknanya kalau kita upah orang macam tu, jangan kita jadi perangai macam tu. Memang ada orang macam ni kan. Kita jumpa ada kawan-kawan kontraktor cerita begini. Dia kena aniaya oleh orang yang upah dia buat kerja, tak nak bayar duit dan sebagainya. Dan akhirnya dia pun serah pada Allah Ta'ala. Tak apalah, tak nak bayar, tak apalah, kita jumpa di hari akhirat besok lah. Itu saja jawapan yang dia dapat berikan kepada tuan rumah tadi kan. Dia minta dia buat rumah tadi. Tuan rumah ni hidup bersenang-senang, tapi hidup penuh dengan doa keburukan daripada orang yang dia zalimi tadi lah. Sebab tu hidup dia tak seronok, tak berkat hidup dia. Kan? Ada orang macam ni, Ya, saya rasa kita pun semuanya maklum kan. Tapi harap janganlah ada di antara kita yang menjadi macam tu. Kalau ada,
Kita kena bertaubat sebelum hari yang Tuhan tak terima taubat. Hari kita nak mati dan hari matahari terbit di sebelah barat, Tuhan tak terima lagi dah taubat. Taubat sekarang. Kalau kita pernah aniaya orang, kita cari orang tu, kita settle je. Kalau tak jumpa, kita kena usaha jugalah. Ikut Facebook ke, ikut mana ke. Kita kena cari, kita jumpa juga. Kita ikhtiar lah. Kan, sedekah lah. Jangan kita buat mudah, tak walaupun orang lain nak carilah. Sedekah lah, niat untuk dia. Tak, jangan. Cari sampai habis daya usaha kita. Sampai akhirnya jumpa zuriat keturunan dia ke apa-apa. Kan, dunia ni bukan besar mana, kecil lah. Tambah negara Malaysia ni begitu kecil sangat lah. Manusia nak lari ke mana. Sekarang tambah kita kata dunia ni seperti besar hujung jari lah. Dunia ni besar hujung jari ni. Kita enter, tekan ni. Dah nampak dah seluruh dunia tadi. Seluruh pelusuk dunia. Atau di mana di planet tu planet ni kan. Kita dapat tengok. Allahu Akbar. Kemudian tidak adil terhadap anak-anak. Ini satu masalah juga. Ibu bapa kan. Masalah mereka yang ada anak ramai ni. Atau anak lebih daripada seorang kan. Ini berat kan. Kadang-kadang ibu bapa tak adil pada anak-anak. Umpamanya kalau adat Melayu kita kan. Contohnya rumah ibu bapa dapat pada si bongsu. Ini salah. Dari sudut syariat salah. Kan? Begitu. Oh, adik bongsu kita ni dia tak ada rumah umpamanya. Jadi dapatkan dia lah, bagi kat dia lah. Kita mungkin setuju, tapi yang nombor 2, yang nombor 3, yang nombor 4 setuju ke tak setuju? Setengah orang dah kata, kita semua pakat setuju dah. Kita cakap kita pakat setuju. Kan? Adik kita, abang kita yang ada keluarga tadi, dia macam mana hati dia rela tak rela. Kan? Dan dia ada bahagian di situ. Jadi habis itu apa yang betul kita buat? Yang betul kita buat, bahagikanlah dulu. Kemudian maknanya dah bukan di hadapan kita, tanpa permintaan kita, dia dengan rela hati dia nak bagi, dia bagilah bahagiannya. Tapi nanti dia bagi mungkin dengan sebab dia malu kat kita, dia malu dengan adik-adik lain, maka dia tak apalah saya pun bagi juga. Padahal dia pun berhajat. Dia pun dalam keadaan berhajat dengan bahagian hak dia, hak pusaka dia tadi. Ini kesilapan kebanyakan masyarakat kita lah. Berkait dengan harta pusaka ni kan. Harta pusaka. Tidak adil. Ibu bapa tak adil pada anak-anak. Dia kata, dia begitu siap lah. Dia kata rumah ni mak bagi pada adik kamu yang bongsu lah. Kawan semua dah ada kerja. Kawan semua dah ada rumah. Kawan semua dah ada kereta. Adik kawan ni tak ada apa. Dia duduk dengan mak. Dia motor pun tak ada. Basikal dia naik. Mak kata macam tu. Jadi bila mak kata macam tu, mak berdosa. Mak berdosa. Kan? Ini bukan main-main ni. Mananya kan. Jadi hak Tuhan tu kita kena laksanakan dulu. Hak Allah Ta'ala tadi. Baik, tengok. Tidak adil terhadap anak-anak. Antara ibu bapa ada yang sengaja memberikan layanan istimewa kepada sesetengah anaknya. Ini memang tak boleh dinafikan. Ini berlaku di kalangan sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum. Bashir. Kan? Bashir ni sahabat Nabi. Dia ada anak-anak yang bernama Nu'man. Nu'man itu Nu'man bin Bashir kan. Antara perawi yang merawikan hadis. Dia Bashir ni, dia maknanya sayang lebih lah pada Nu'man. Dia bagi satu hadiah kepada Nu'man berupa hamba ataupun tanah macam tu lah. Dia suruh hamba, saya ingat saya dia bagi hamba. Jadi isteri dia kata dekat dia, aku tak reda kamu bagi dekat anak aku gini sehingga engkau jadikan Rasulullah SAW sebagai saksi di atas pemberianmu ini. Maka Bashir pun, dia pun pergi jumpa Rasulullah SAW, bawa anak dia kata, Rasulullah, saya telah memberi sekian-sekian pemberian kepada anak saya yang ini, Nu'man ni. Nabi kita, adakah pada anak-anak kamu yang lain kamu buat macam tu juga? Kan? Dia kata, tidak. Nabi kita bertakwalah pada Allah. Hendaklah kamu berlaku adil pada anak-anak kamu. Aku tidak mau menjadi saksi di atas dosa dan kezaliman. Aku tak mau jadi saksi, Nabi kata. Ambil balik pemberian kamu ni. Kalau kamu nak bagi, kamu bagi sama kepada anak-anak yang lain seperti ini. Itu dia Nabi murka. Nabi murka SAW. Itu sahabat Nabi. Bagaimana kita hari ini?
Baik, ini berlaku kan. Anak kesayangannya itu diberikan dengan pelbagai pemberian sedangkan yang lain tidak dilakukan sedemikian. Ini berlaku di kalangan masyarakat sehingga mereka ada buat filem-filem kan, buat filem, berlakon. Menurut pandangan paling kuat, perbuatan seperti itu hukumnya haram, dosa. Ibu bapa yang macam ni dia buat dosa lah. Anak itu sememangnya termasuk kategori anak-anak istimewa atau memang menghadapi masalah seperti anak-anak yang menghadapi penyakit kronik, dibebani hutang sehingga tidak mampu membayar, masih belum mendapat pekerjaan, memiliki bilangan ahli keluarga yang besar, sedang menuntut ilmu atau ia sedang menghafal Quran dan perlu diberikan hadiah sebagai galakan oleh si bapa. Okay? Ini alasan yang munasabah lah. Jika tidak ada alasan munasabah tak boleh. Di antara alasan munasabah ni. Ni, apa dia? Anak itu, anak istimewa yang menghadapi penyakit kronik, dia hutang banyak, tak ada nak bayar hutang dia, tak ada kerjaan, keluarga dia ramai, sedang belajar, sedang hafal Quran, perlu kena ada hadiah sokongan daripada ayah dia, bantuan. Ini dibenarkan. Dapat ini dipegang oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Sekiranya si bapa memberi anaknya sesuatu dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia hendaklah berniat jika anaknya yang lain juga berada dalam keadaan yang sama, dia patut menghulurkan bantuan. Dia kena niat sampai macam tu sekali. Dalilnya secara umum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, adalah kamu semua berlaku adil kerana adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Mengenai dalil yang memerintahkan berlaku adil terhadap anak-anak secara khusus, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna abahu ata bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadha ghulaman faqala akulla waladika nahalta mithlahu qala la qala farji'hu. Ayahnya telah mengajak, ini Nu'man bin Bashir, Nu'man kata ayahnya telah mengajak dia menemui Rasulullah SAW sambil berkata, sungguhnya aku telah menganugerahkan anakku ini seorang hamba lelaki. Baginda bertanya, adakah setiap anak engkau lakukan yang sama? Kalau lakukan yang sama, jawabnya tidak. Sabda Rasulullah, kembalikan hamba lelaki itu. Maksudnya ambil balik hamba tu. Kan? Dalam riwayat lain, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Berlaku adil lah. Okay, dan riwayat lain pula ada menyebut Nabi SAW sabda, fala tujhidni idzan fa inni la ashhadu ala jurin. Jika begitu perbuatan kamu, jangan jadikan aku sebagai saksi kerana aku tidak akan memberi persaksian atas sebarang kezaliman. Faham? Jelas kan? Menurut Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, anak lelaki berhak mendapat 2 kali ganda harta pusaka berbanding anak perempuan sebagaimana termaktub di dalam syariat pembahagian harta pusaka. Apabila dipertikaikan, ada setengah keluarga terdapat ibu bapa yang tidak takut dengan Allah kerana memilih kasih terhadap anak-anak dengan memberi layanan istimewa terhadap sebahagian anak-anaknya. Perbuatan itu membuatkan anak-anak rasa cemburu, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Sesetengah bapa memberi layanan istimewa kepada salah seorang anaknya, kemudian disebabkan memiliki raut wajah yang mirip kepada keluarga sebelah ayahnya. Sedangkan anak-anak yang lain anak tirikan kerana lebih menyerupai raut wajah keluarga sebelah isterinya. Ada juga yang memberi keistimewaan kepada anak-anak daripada salah seorang isterinya jika berpoligami. Sedangkan anak-anak isterinya yang lain kurang mendapat perhatian. Contoh paling mudah seperti memasukkan anak-anak salah seorang isteri yang disayangi ke sekolah yang disukai. Manakala anak-anak yang lain tidak dilakukan sedemikian. Padahal kesan daripada perbuatan itu kelak akan mendatangkan keburukan pada dirinya. Diri ibu bapa itulah. Ini kerana terbukti bahawa anak-anak yang diabaikan tidak akan membalas jasa baik orang tuanya.
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Alaysa yasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa?" Bukankah akan menyenangkan kamu, menyenangkan hatimu sekiranya mereka anak-anak sama-sama berbuat baik padamu? Kamu suka tak? Suka. Macam itulah semua anak-anak kita ada pun suka kita ni berlaku adil pada mereka semua. Habislah yang ini. Kemudian meminta-minta. Hukum meminta-minta ni dosa. Dosa ini anggap remeh oleh sebahagian orang lah. Menurut Sahal bin Hanzalah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sa'ala wa 'indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam." Faqalu ya Rasulullah, wa mal ghina alladhi la tanbaghi ma'ahu al-mas'alatu? Qala qadru ma yughaddihi wa yu'ashihi. Masuk hadis ni, meminta-minta. Sedangkan sesiapa yang meminta-minta sedangkan dia masih berkemampuan, sesungguhnya orang itu sedang memperbanyakkan bara api neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Haramlah. Macam orang dia minta sedekah dan sebagainya kan, dia dah ada duit tapi dia minta bagi banyak, dia seronok lagi. Ya, banyak. Para sahabat bertanya, apakah had yang boleh dikatakan mencukupi sehingga tidak boleh lagi meminta-minta? Takat mana yang kita ni ada yang sampai tak perlu minta? Kan ada RM10 lah, RM20 boleh tak minta lah? Tak boleh ke tak boleh? Gitu. Jawab baginda sekiranya cukup makan siang dan malam. Bila kita ada makanan untuk hari ni siang dan akan ada makanan untuk malam ni, haram kita meminta. Tapi kita tengok orang ramai pergi minta zakat. Dia buat zakat. Sedangkan dia dah ada keperluan. Dah ada maknanya dia ada kecukupan. Dia minta pergi zakat. Ini salah. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sa'ala wa lahu ma yughnihi ja'at yawmal qiyamati khadushan atau kadushan fi wajhi." Sesiapa meminta-minta sedangkan dia masih berkemampuan, pada hari kiamat dia akan datang dengan wajah dipenuhi cakaran dan kesan garuan. Kesan garukan dia kita. Kan? Gitu. Ini riwayat Ahmad. Dari Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih Muslim bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia kerana nak bagi banyak harta dia, fa inna ma yas'alu jamran, hanya saja dia telah meminta bara api, falistaqilla aw listakthir. Mintalah kalau nak. Kan? Mintalah banyak-banyak ataupun janganlah minta. So bayar bara api tu jangan jadi banyak. Kan? Kalau jadi banyak bara api tu, minta. Tidak, jangan minta. Haramnya perbuatan minta-minta tadi kan. Ada antara pengemis yang berderet-deret menunggu di depan pintu masjid. Di Masjidil Haram, di Masjid ni berlaku kan di Mekah kan, berlaku di Mekah. Di Madinah ada tak? Madinah tak nampak lah. Madinah tak lama lah. Lama cerita ni dah tahun 2007 last year. Ni dah 2021, 2022 lah ni. Kan? Tak tahu lah bila pula kita dapat menikmati pergi ke sana kan. Siapa yang dapat pergi tu nikmat Tuhan sungguhlah pada dia. Nikmat Allah Ta'ala pada dia dapat pergi lagi. Kan? Ni sekarang kita dah tutup pula kan. 8 Januari ni tak boleh pergi pula katanya. Corona ni berluasa lagi lah. Nasallallahu al-afiyah. Mohon Allah Ta'ala jaga kita semua. Jadi dia kata dia ada di antara pengemis yang berderet-deret menunggu di depan pintu masjid. Mereka sengaja menghentikan amalan berzikir yang sedang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ketika menuju pulang atau datang ke masjid dengan ratapan yang dibuat-buat. Setengah golongan pula menggunakan pelbagai cara sambil membawa dokumen surat palsu serta tabung sumbangan. Ketika menghadapi mangsanya, dia akan bercuba mereka cerita sehingga berjaya mengaburi mangsa dan memperolehi habuan. Bagi setengah keluarga,
Mengemis sudah menjadi satu pekerjaan bagi mereka pula. Allah Akbar. Mereka membahagikan tugas-tugas mengemis ini antara ahli keluarga pada beberapa buah masjid. Apabila tiba waktu berkumpul, mereka akan mengira sama-sama hasil sumbangan yang dihulurkan. Mereka sanggup menjelajahi setiap masjid, padahal kebanyakan mereka itu memang berkemampuan dan hanya yang Allah yang lebih mengetahui kedudukan mereka. Setelah mereka mati, barulah hasil warisan mereka itu terbongkar. Rupanya duit ini banyak, kaya kan, berjuta duitnya. Sedangkan masih ramai orang yang memerlukan bantuan, tapi kebanyakan orang ramai yang tidak mengetahui hakikat sebenar menyangka golongan ini seperti orang yang berkemampuan. Kan? Oh, tengok dia ni kaya ni, padahal orang ni tak ada apa pun. Kan? Ini kerana mereka tidak meminta-minta walaupun mereka amat memerlukan ketika itu. Kan? Jadi jagalah diri kita jangan nak minta-minta. Walaupun kita perlu, ada keperluan kita minta hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku berhajat untuk beli susu anak. Aku berhajat untuk beli kasut sekolah anak. Aku berhajat untuk beli baju sekolah anak. Kau bantulah aku ya Allah. Dia minta hanya pada Allah. Dia tak pergi tanya kawan dia yang tu. Tanya kawan, kau dah tak RM100 ke RM200 ke aku nak beli kasut sekolah untuk anak aku lah. Beli susu untuk anak aku lah. Kan? Beras untuk keluarga aku lah. Dia tak minta pada orang kan. Dia orang ingat dia ni kaya. Sebab tak pernah minta. Dia minta pada siapa? Dia hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia yakin pintu permintaan kepada Allah Taala tidak pernah terhijab. Allah tak pernah tutup. Kan? Allah buka minta. Maka Allah akan beri kepada dia apa yang dia hajat, apa yang dia minta secukupnya lah. Gitu. Ya Allah bagi lebih lagi pula. Dengan kesihatan yang baik, kan? Keluarga yang bahagia umpamanya, kan? Jiwa yang lapang. Itu rezeki yang tak boleh diberikan oleh sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Rezeki yang hanya Allah Taala saja yang boleh bagi, kelapangan jiwa, keluarga yang bahagia. Kan? Kesihatan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan kita, dia pun sakit nak bagi sihat kita macam mana? Macam doktor lah. Doktor minta, dia pun tak tahu macam mana. Dia pun kadang-kadang tak sihat juga pun. Begitu. Okey, tu dia. Yang ketujuh, niat tidak mahu membayar hutang. Ini pun sebahagian berlaku di kalangan masyarakat kita. Hatta mungkin ada ustaz-ustaz juga orang yang jadi. Tak tahu Allah Ta'ala alam lah. Mungkin. Kita mungkin. Kan? Dia ni statusnya sebagai ustaz. Dia gunakan statusnya sebagai ustaz tadi untuk buat kerja macam ni. Minta duit ke orang tu, minta duit ke orang ni. Kan? Minta berhutang orang tu, berhutang ke orang ni dengan niat tak nak bayar hutang. Niat tak bayar. Hutang pun dia buat lambat-lambat nak bayar hutang. Jadi anak murid dia pun malu nak minta kat dia. Akhirnya diam macam tu je. Pendam rasa tadi. Kan? Padahal anak murid dia pun dia bagi hutang. Ingat ustaz nak bayar balik hutang dia. Ustaz buat diam, buat duk je lah. Tak nak bayar hutang. Ini berlaku. Janganlah di kalangan ustaz-ustaz kita yang sunnah yang buat kerja macam ni. Ini kerja hina. Ini kerja hina, kerja jahat lah. Walaupun dia ustaz. Ada berlaku kan. Sehingga sebahagiannya sanggup mengubah haluan daripada menjadi ustaz-ustaz sunnah pergi jadi pada ustaz-ustaz ahli bid'ah ni. Kan? Dia tinggalkan sunnah pergi kepada bid'ah semata-mata kerana duit, kerana wang ringgit. Ni ada, pasti. Kan? Dan memang ada pun di kalangan ustaz-ustaz yang mengajar, yang belajar agama, belajar di universiti yang universiti Islam yang terkemuka kan, yang lahir daripada situ biasanya orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba dia ni kan, terpesona dengan kehidupan, kekayaan, wang ringgit. Lalu dia menipu orang, bohong orang, kan? Menyamar. Akhirnya Allah Ta'ala balas, Allah ubah hati dia. Memang dia duduk di kalangan ahli bid'ah dan dia kecam akidah salaf dan dia kecam sunnah. Dan dia jadi kepala bid'ah lah. Kan? Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala ubah hati kita ni bila Allah nak ubah ya. Kan? Jadi hinalah dia. Dengan sehina-hinanya, kenapa? Kerana dia mengeji akidah salaf yang sebenar. Kan? Dia menuduh dengan tuduhan Wahabi lah kepada orang yang ikut sunnah. Dia jadi mana sebahagian daripada pencanang ahli bid'ah tadilah. Kan? Jadi semoga Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah dan petunjuk dan beri dia petunjuk supaya dia bertaubat di atas dosa dan kesilapan yang dia lakukan. Gitu.
Nas'alullah al-afiyah, mohon keselamatan. Allah amat mementingkan hak yang perlu diberikan kepada seorang hamba. Seorang boleh melepaskan diri dari menunaikan hak Allah hanya dengan bertaubat kepadanya. Dengan kita dosa kita dengan Allah Ta'ala ni, taubat je. Mudah sangatlah, istighfar, taubat, menyesal, meninggalkan dosa tadi, berazam untuk tidak melakukannya. Itu kita dengan Tuhan. Dia punya syarat terima taubat tu tak banyak. 3 lah. Kan? Maknanya menyesal, lepas tu berazam untuk tidak kembali melakukan, meninggalkan, dan mencabut dosa daripada diri kita, amalan tadi kan. Itu di antara syarat taubat kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau syarat taubat dengan manusia sama manusia tadi, dia lebih lah. Kena minta halal, kena minta maaf, berat. Gitu. Berbeza dengan hak manusia, hak-hak berkait dengan manusia yang belum ditunaikan pasti akan diadili di hadapan Allah kelak. Pada hari hutang piutang tidak lagi dibayar dengan wang ringgit tetapi dibayar dengan dosa atau pahala. Mengenai kaitan sesama manusia, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Antara masalah yang banyak berlaku di kalangan masyarakat ialah hutang yang tertangguh dan tidak dibayar. Ini dia. Terbukti bahawa setengah orang yang berhutang tidak kerana terlalu mendesak, tetapi hanya untuk memenuhi cita rasa atau berlumba-lumba dengan jirannya. Kan? Jiran tukar kereta, dia pun pasal nak tukar kereta juga. Jiran renovation rumah, buat renovate rumah, dia pun nak renovation rumah juga. Kan? Umpamanya berlumba-lumba membeli kereta model terbaru. Keluar kereta apa baru dia nak beli. Ya? Perkakas rumah dengan berbagai-bagai kesenangan lain yang bersifat duniawi atau fana. Tidak kekal. Sebagian yang lain pula tanpa segan silu membeli barangan menggunakan kad kredit yang tidak terlepas daripada syubhat dan perkara haram. Bunga, kan? Ada bunga. Pakai kad kredit ni saja ada nak bagi kita pakai ke? Tak, bukan saya saja nak bagi kita pakai. Mereka nak jugalah keuntungan mereka tu melalui kad kredit yang kita pakai tu. Riba tu kan. Tak terlepas daripada perkara syubhat dan perkara haram. Seseorang yang suka berhutang akan menyebabkan dirinya suka menunda-nunda pembayaran. Malah boleh menyebabkan kehilangan harta benda orang lain. Demi memperingatkan kesan buruk perbuatan ini, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man akhadha amwalan nas." Barang siapa yang mengambil harta benda manusia, yuridu ada'aha. Kan? Dia memang niat nak bayar balik hutang tadi. Dia ambil harta orang, dia memang niat nak bayar balik, nak pulangkan balik. Dia ambil itulah dengan izin, bukan ambil tanpa izin. Tanpa izin memang haram lah. Dia ambil dengan kerelaan tuan atau pemilik dia lah. Addallahu anhu. Allah akan bayar untuk dia. Allah akan bayar untuk dia. Wa man akhadha yuridu itlafaha. Barang siapa yang mengambilnya, dia menghendaki untuk merosakkannya, atlafahullah. Ya. Allah akan binasakan dia. Allah akan binasakan dia. Okey. Kebanyakan orang ramai memandang remeh masalah hutang piutang. Mereka menganggap ia termasuk perkara paling remeh. Padahal di sisi Allah, hutang piutang merupakan
masalah paling besar, hutang. Bahkan walaupun seseorang yang syahid dan memiliki beberapa keistimewaan yang besar, pahala yang berlipat kali ganda dan darjat yang tinggi, dia juga tidak terlepas dari urusan soal jawab tentang hutang piutangnya. Dalil yang menegaskan tentang perkara itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, madza nuzzila min at-tashdid, fasakatna wa fazi'na, falamma kana min al-ghadi sa'altuhu, ya Rasulullah, ma hadha at-tashdid alladhi nuzzila? Faqala, والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. Maksudnya, Maha Suci Allah, betapa kerasnya apa yang diperingatkan, yang diturunkan oleh Allah berkaitan hutang piutang. Demi zat Allah yang mana jiwaku berada di dalam genggamannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, mati syahid, kemudian dia dihidupkan, lalu dia terbunuh lagi di jalan Allah Ta'ala, lalu dihidupkan lagi, kemudian dihidupkan lagi, kembali dan terbunuh kembali, sedangkan dia memiliki hutang, sesungguhnya dia pasti tidak akan dimasukkan ke dalam syurga selagi dia tidak melunaskan hutangnya. Amat berat, cukup berat. Jadi setelah kita mengetahui perkara ini, apakah orang-orang yang memiliki hutang piutang masih tidak mengambil peduli atau memandang remeh masalah ini? Jadi maknanya kita ni sudah kena ambil berat dalam bab hutang piutang ni kan. Kalau kita berhutang ni kita tulis lah, takut kita terlupa. Kan? Dan kalau kita bagi hutang ke orang, kita wajib kita minta, tak? Wajib kita minta hutang tadi. Sebab apa? Supaya nak menyelamatkan dia orang tu daripada dosa lah. Nak selamatkan orang yang berhutang dengan kita tu, dan keduanya supaya tidak menyusahkan kita di akhirat nanti. Kan nak kena jumpa orang tu, nak kena tunggu orang ni nak selesaikan kita dengan dia. Jadi wajib kita minta hutang. Kalau siapa-siapa ada orang berhutang dengan dia, mintalah dengan cara macam mana pun. WhatsApp ke, mesej ke, telefon ke, pergi jumpa sendiri ke, kirim surat ke apa ke, kena minta hutang. Jangan kata malu lah, aku malu lah. Hutang RM20 ya, takkan nak minta. Kata minta halal lah. Bagi halal kena bagi tahu dekat dia, aku sebenarnya kau duit ada hutang dengan aku RM20 lagi, tapi aku halal, insya-Allah lillahi taala halal. Kan? Jadi begitu. Maknanya, tapi sebenarnya bukan wajib bagi kita nak kena halal hutang orang pada kita. Contohnya kawan kita berhutang dengan kita, dia kata kalau aku mati halal hutangnya noh. Kita kata mana boleh. Kalau hang mati, waris hang kena bayar. Pasal mana kata halal pula? Hang kata halal, aku tak kata halal pun. Jadi hutang tetap hutang yang mesti dibayar. Jadi jangan kita meremehkan dalam perkara hutang ni kan. Jadi janganlah berhutang kalau kita tak ada keperluan, kan? Kalau tekad nak seronok, nak tukar kereta baru, tak ada keperluan, nak renovate rumah bagi cantik besar, kan? Nak tukar perabot-perabot dalam rumah, lansir-lansir baru dalam rumah, tak payahlah. Kita nak tinggal dah dunia ni. Nak sibuk buat apa? Dunia ni kita nak tinggal lah. Rumah kita tu kita nak tinggal lah. Kan? Jadi begitulah. Kenapa kita nak menyusahkan diri kita dengan hutang piutang ni kan? Jadi kalau duit kita banyak-banyak sangat, kita buatlah kebajikan. Supaya pahala kita bertimbun di akhirat kelak. Selepas kita membayar zakat yang wajib, maka tunaikan sedekah-sedekah yang kita kata yang sampingan ni kan. Yang lebih-lebih daripada keperluan kita tu, insya-Allah kita akan diberi pahala yang besar. Insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya di waktu-waktu susah macam ni kan. Waktu-waktu susah, kita carilah siapa yang berhak untuk diberikan kepadanya, maka kita berikan. InsyaAllah kita akan dapat keberkatan dan pulangan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pelaburan yang terbaik lah. Berlabur dengan Allah Ta'ala. Berlabur dengan Allah Ta'ala tak rugi. Confirm tak rugi sampai bila-bila. Jadi itulah dia apa dapat kita baca sampai waktu ini. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah silap itu kesilapan saya dan kejahatan syaitan. Kita berlindung pada Allah Ta'ala daripada kejahatan
syaitan dan kejahatan diri kita lah. Jadi aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.